لهم بإحسان إلى يوم الدين. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan imam, para bilal, adik-adik, jutaan puasa, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, kita tidak pernah jemu manjatkan rasa puji dan syukur yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan dan keizinan untuk meneruskan lagi kehidupan pada hari ini. Alhamdulillah, untuk sama-sama kita menuju mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, agar insya-Allah kita semua dikurniakan dengan syurga-Nya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dimuliakan, kita telah pun masuk pada bulan Zulqa'dah, ya, salah satu daripada bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala sebut, inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 di dalam kitab, dan daripada 12 itu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram ini beberapa bulan yang dimuliakan dalam agama kita. Bahkan apa saja kebaikan yang kita lakukan pada bulan-bulan ini diharapkan padanya ganjaran dan pahala yang banyak. Dan kita dilarang, ya, apa saja maksiat, dosa yang kita lakukan pada bulan-bulan ini dianggap juga sebagai satu dosa besar. Allah sebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan yang haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Dikuatkan oleh sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim, Nabi SAW sebut 3-4 bulan haram, 3 daripadanya berturut-turut dan 1 daripadanya bulan Rajab. Yang berturut itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram, kemudian diikuti dengan bulan Rajab. Muslim musliman, antara peristiwa yang berlaku pada bulan Zulqa'dah yang berlaku pada zaman baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu peristiwa besar dalam sirah yang dikenali sebagai perjanjian Hudaybiyah. Bahkan Ibnu Qutaibah dan juga beberapa ulama ahli sejarah menyebut dia sebagai ghazwah, maknanya peperangan, ya, disebut sebagai perang Hudaybiyah, walaupun sebenarnya dia merupakan perjanjian, satu perjanjian damai. Peristiwa ini, Hudaybiyah ini, berlaku pada tahun yang ke-6 Hijrah, pada bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini bulan haram, ya. Dia berlaku pada tahun yang ke-6 selepas baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Beberapa tahun sebelum ini, pada tahun yang kedua, berlaku peperangan Badar. Pada tahun yang ketiga berlaku peperangan Uhud. Pada tahun yang kelima berlaku peperangan Khandaq. Kita tahu hubungan antara Nabi SAW setelah berhijrah ke Madinah, hubungannya dengan kafir Quraisy Mekah begitu tegak, sehingga ada 3 siri peperangan yang berlaku hampir setiap tahun. Tahun kedua, tahun ketiga dan tahun kelima. Ketegangan hubungan ini kita dapat lihat akhirnya kebanyakan peperangan berpihak kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar dimenangi oleh kaum muslimin. Perang Uhud, walaupun ketika itu orang kafir dapat mematahkan kaum muslimin, ya, dapat mengalahkan pada peringkat awal, tetapi di akhirnya mereka tidak dapat menawan kota Madinah. Mereka balik juga akhirnya lari, ya. Kemudian peperangan Khandaq, mereka juga walaupun dengan kekuatan 10,000 tentera,
Mereka juga akhirnya tak mampu menawan kota Madinah sebab Nabi buat baring. Jadi kita dapat lihat siri peperangan ini akhirnya berpihak kepada orang Islam, yang kemudiannya menjadikan orang kafir Quraisy merasa mereka tidak mampu lagi untuk mengalahkan orang Islam dari sudut kekuatan. Sehingga selepas peperangan Khandaq berlaku satu tempoh yang mana orang kafir Quraisy tak ada lagi sumber. Dia orang dah habis duit dah. Banyak siri peperangan, semua tak menang, duit dah habis. Kemudian dari sudut kekuatan dan politik pula, mereka semakin lemah. Mekah tidak lagi dilihat seperti sebelum ini. Kalau dulu orang Arab, mereka hanya melihat Quraisy Mekah ini sebagai satu kuasa besar waktu itu. Orang Arab dia punya center di Mekah, dan kabilah yang paling kuat, yang paling dominan di antara banyak kabilah Arab ini adalah Quraisy Mekah. Tetapi setelah 6 tahun berlalu dengan beberapa siri peperangan, ada satu kekuatan baru yang mereka nampak, iaitu Madinah. Mekah mula menurun dan Madinah mula naik. Ya. Kemudian Mekah dilihat lemah, tak ada sumber, ekonominya makin merudum. Adapun Madinah dilihat makin kuat, ekonominya makin kuat, kekuatan ketenteraannya makin kuat. Kalaulah kita melihat kepada maknanya peluang, ya, sepatutnya itulah waktu yang paling sesuai untuk baginda sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kafir Quraisy Mekah, sebab mereka berada di poin yang paling lemah dalam mereka punya perkembangan politik dan sejarah. Jadi masa itu Mekah mengalami kejatuhan dan berada pada titik yang paling lemah. Adapun Madinah sedang berada pada titik yang paling kuat, yang sepatutnya dia menjadi satu peluang untuk Nabi hancurkan kafir Quraisy Mekah. Subhanallah, ketika keadaan dan situasi ini berlakulah perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai, untuk mengajar pada kita bahawa agama ini adalah agama as-salam, din as-salam. Dia agama perdamaian. Kalau kita berada di pihak yang kuat dan musuh kita berada di pihak yang lemah, sepatutnya masa itulah kita akan ambil kesempatan untuk mengalahkan dan menjatuhkan musuh. Tapi baginda SAW mengambil kesempatan itu untuk berdamai dengan musuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk bahawa orang Quraisy, kafir Quraisy Mekah ni berada pada titik yang lemah. Dan ada satu kabilah daripada Yamamah yang diketuai oleh seorang yang bernama Sumamah ibn Uthal. Sumamah ini sebelum dia masuk Islam, dia punya kebencian pada Nabi sangat kuat. Dia orang yang antara orang yang sangat benci pada Nabi. Ya? Dia banyak keluar kenyataan yang maknanya menjatuhkan, memburukkan, kritik macam-macam. Dan dia memang tak suka betul baginda SAW. Ya? Sumamah ini yang merupakan ketua Bani Yamamah adalah merupakan kabilah yang paling banyak menghantar makanan pada kafir Quraisy Mekah. Mekah dapat mereka punya makanan itu import daripada Bani Yamamah. Ketuanya siapa? Sumamah. Dan Sumamah ni sangat kuat kebencian pada Islam sebelum ini. Sebelum Hudaibiyah, Sumamah masuk Islam. Sumamah ni masuk Islam sebab dia kena tangkap. Ada kisahnya dia kena tangkap. Tuan-tuan bayang, orang yang paling benci Nabi satu hari kena tangkap. Orang ni Sumamah dia kena tangkap, orang masuk Madinah. Sahabat lain nampak Sumamah semua gerak. Ini yang paling banyak keluar kenyataan dan sebagainya, menjatuhkan baginda SAW, kritik, hina macam-macam. Semua orang tak suka betul. Jadi Nabi SAW kata apa, tak apa, kita tangkap dia dulu. Dia Sumamah ditangkap, ya? Dia ikat dekat masjid Nabi. Nabi jumpa dengan dia, Sumamah.
aku ajak kau ni lah masuk Islam. Semua orang kata tak mungkin aku masuk Islam. Dia kata, Muhammad, aku takkan masuk Islam kalau kau lepaskan aku, kata Sumamah, sebab dia ketua Bani, yang satu kabilah besar, dia ketua. Muhammad, kalau kau lepaskan aku, kau lepaskan orang yang berterima kasih. Aku ni orang yang kena jasa, kalau kau lepaskan, antara kita depan ni tak ada apa-apa. Tapi kalau kau bunuh aku, kata Sumamah, kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang darahnya dituntut. Nampak dia punya ayat tu, kau bunuh orang yang darahnya bukan free. Dia kata apa? Kalau kau bunuh aku, ada satu kabilah besar yang akan serang kau. Kalau kau lepaskan orang yang berterima kasih. Kalau kau bunuh orang yang darahnya dituntut. Tapi untuk kau ajak aku masuk, takkan. No. Dan akhirnya Sumamah kata, sebutlah berapa harga, berapa nak kami bayar sebagai apa nama, ikat jamin tebus. Berapa? Sebut je bilangan nombor, aku akan bagi. Nabi kata okey, tak apa dulu. Nabi pun beredar. Sahabat dia kata, Rasulullah, boleh tak aku bunuh dia? Nabi kata nanti. Semua orang gerak semua. Tapi time makan lepas, time qada hajat lepas. Sumamah pun melihat. Selepas beberapa hari, Nabi jumpa lagi sekali. Masa dia kena ikat, Nabi jumpa lagi. Sumamah, kau nak ajak masuk Islam? Sumamah sebut kalimah yang sama. Kalau kau lepaskan aku, kau lepaskan orang berterima kasih. Kalau kau bunuh aku, kau bunuh orang yang darahnya dituntut. Sebut aja berapa nak bayar. Begitu. Tapi untuk aku masuk agama, dia kata okey, tak apa. Sahabat dia kata, boleh tak bunuh sekarang? Dia kata tidak. Kemudian Nabi datang lagi, sebut kalimah yang sama. Sumamah ulang perkataan yang sama. Bila Sumamah kata, kalau kau nak aku bayar berapa, bayar. Nabi pun kata kat sahabat, jadilah, lepaslah dia. Nabi suruh begitu. Lepaslah Sumamah. Sahabat pun macam, ini orang yang paling kuat pemusuhan. Nabi kata lepas. Lalu sahabat pun ikut. Lalu Sumamah dilepaskan. Sumamah bila dia buka ikatan, dia kata, Muhammad, macam ni je ke? Nabi kata macam tu. Aku boleh pergi? Nabi kata pergi. Termenung juga Sumamah. Lalu dia pun pergi. Dia pergi, kemudian dia patah balik. Lalu dia sebut kalimat syahadat. Dia masuk Islam. Sumamah dia masuk Islam. Sumamah kata, aku pergi dulu supaya aku tidak dikatakan masuk Islam sebab kau paksa. Ini orang yang bebas. Sebab dia memang pemimpin. Ini Sumamah. Lalu dia kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, kalau sebelum ni kau orang paling aku benci, sekarang kau orang paling aku sayang. Antara kami dengan Quraisy perjanjian makanan. Kita orang yang bagi tepung apa semua ni, itu semua daripada kami. Kalau kau nak suruh kami stop, Sumamah kata kami akan stop. Di peringkat awal Nabi tak jawab apa-apa. Dan Sumamah balik dia punya kabilah kampung. Sumamah stop semua makanan, import ekspor ni kepada Quraisy Mekah. Nampak nak tunjuk bahawa Quraisy sampai dia punya keadaan dia waktu tu macam tu sekali. Sumber makanan pun hampir tak ada. Sebab apa? Kena cari, tak boleh masuk. Ditahan. Ketuanya pada masuk Islam. Sampai Quraisy hantar wakil pergi Madinah minta belas kasihan Nabi. Quraisy kata, wahai Muhammad, makanan kami. Nabi dapat tahu Sumamah buat macam tu. Nabi terus beritahu, jangan buat macam tu. Subhanallah. Nabi kata Sumamah itu ahli wa biladi, itu keluarga aku. Nabi sebut, walaupun kafir Quraisy Mekah, Nabi kata itu keluarga aku dan negeri aku. Bagilah. Nak katanya Quraisy di titik yang paling lemah, sumber nak makan pun tak ada.
Nabi di titik yang paling kuat, masa itu berlaku damai. Ya Allah, ini agama yang penuh dengan asal. Baik. So dia berlaku pada tahun ke-6 bulan Zulkaidah. Nabi mimpi ya, satu malam Nabi mimpi Nabi pergi Mekah buat umrah, pegang anak kunci Kaabah, sembahyang dalam Kaabah, tawaf, sa'i, cukur kepala, tahallul. Ada Nabi cukur, ada sahabat yang lain gunting. Itu mimpi. Esoknya Nabi cerita, wahai Rasul, Nabi cerita kat sahabat, Nabi mimpi begini. So tuan-tuan, sahabat yang dah 6 tahun tak balik kampung ni faham mimpi tu apa? Sebab dia mimpi anbiya, ya, ru'ya anbiya hak. Mimpi para nabi ni dia benar. So mereka faham, wah Rasulullah, adakah ini petanda kita boleh masuk Mekah? Risau juga kan, orang perang banyak kali sebelum ni, takkan nak masuk senang-senang. Tapi berdasarkan mimpi itu, mereka berpandangan bahawa bolehlah, ada peluang. So Nabi pun kata bolehlah, kita bersiap. So esoknya bersiaplah Nabi dan para sahabat. Kebanyakannya orang Mekah lah, 6 tahun tak balik kampung, ya. Kita lockdown ni sebulan pun, ya, punyalah rindu kan. Tuan-tuan bayang 6 tahun tak ada WhatsApp kan, tak ada Facebook. Sekarang boleh juga video call. Ini 6 tahun dengar khabar sekali-sekala daripada utusan-utusan. Dapat je peluang, mimpi tu kata buat umrah, happy, seronok sangat tuan-tuan. Nabi pun kumpul, pagi tu kumpul, siapa nak ikut buat umrah dengan Nabi? Allahu Akbar. Lalu kumpul-kumpul, ada 1,000 lebih. 1,000 lebih bergeraklah rombongan ni, pakai ihram, bawa binatang ternakan. Dulu orang Arab kalau mereka nak buat ibadah ni, mereka kalau ada binatang yang mereka nak sembelih, mereka akan tanda. Sebab itu disebut dalam Quran wal qala'id. Qala'id maknanya binatang yang ditanda. Dia akan ambil macam kain ke, ikat leher, tekuk. Contoh kalau unta, dia ikat dengan kain, maknanya orang tahu unta yang ada ikat ni, ini unta untuk tanah haram, jangan kacau. Ini orang nak ibadah. Begitu. Jadi Nabi pakai ihram, bawa binatang untuk disembelih, bergeraklah 1,000 lebih, 1,500 lebih, ya, menuju ke Mekah. Sampai dekat miqat Zulhulaifah dekat Madinah tu, Nabi pun hantarlah satu utusan yang bernama Bishr ibn Sufyan daripada Bani Khuza'ah, ya, bukan Quraisy, bukan Quraisy punya kata, tapi Bani Khuza'ah. Nabi hantar dia untuk dapatkan berita orang kafir macam mana, ya. Lalu Nabi pun geraklah, Bishr pun pergi dulu. Nabi pun bergerak daripada Mekah, tak ada senjata, pakai ihram daripada Madinah nak masuk ke Mekah pun. Sampai di satu tempat yang lebih kurang 100 km, 120 km nak sampai Mekah. Di situ Nabi bertemu dengan Bishr yang jadi spy Nabi tadi. Bishr ni bukan Islam. Bishr ni bukan Islam. Dia kafir, tapi Nabi percaya. So, tak ada masalah. Nabi SAW percaya. Dia bukan Islam, tapi dia amanah, dia akhlak dia bagus, dan Nabi ambil dia sebagai mata-mata, spy. Lalu bila bertemu dengan Bishr, Nabi tanya macam mana? Bishr cakap, bahaya. Quraisy tahu kau nak datang. Dia orang dah ready dengan bala tentera. Allah, berkuda, diketuai oleh Khalid ibn al-Walid. Khalid belum masuk Islam, belum masa tu. Nabi pun dah lagi 100 km dah masuk Mekah ni. Pakai ihram, tak ada senjata. Yang ada cuma pisau-pisau untuk musafir itu. Masa tu bulan Zulkaidah, bulan haram. Maknanya Nabi pun, maknanya Allah SWT tentukan waktu tu pun
Maknanya untuk elak semua bentuk pertumpahan darah. Akhirnya Nabi bincang dengan sahabat. Nabi kata macam mana ni? Kalau boleh kita tak nak ada perang, ya? Tapi tuan-tuan kena ingat, yang lemah sekarang siapa? Quraisy. Mekah tu sedang lemah. Yang kuat Nabi. Tapi Nabi nak elak perang, tumpah darah. Lalu akhirnya beliau ambil pandangan, lalu jalan lain. Jangan lalu jalan ni, jalan biasa ni, lalu jalan lain. Sebab itu Nabi SAW daripada tempat yang nak masuk Mekah lagi 100 km, Nabi menghala ke ke barat lah, barat Mekah. Sebab Mekah dekat utara Madinah dekat atas, Mekah dekat bawah. Jadi daripada utara nak ke selatan, bila kena halang, Nabi terpaksa melencong lalu ke tepi, sampailah dekat barat Mekah. Nama dia Hudaibiyah, nama tempat. Dan dia punya jarak dengan Mekah, Hudaibiyah dengan Mekah ni lebih kurang 20 km saja. 20 km. Ya, akhirnya dia lalu jalan kampung, lalu tepi gunung sebab nak elak pertumpahan darah. Sampailah dekat dengan Mekah, lebih kurang 20 km sahaja lagi. Rupa-rupanya tentera Khalid follow dia orang. Tentera Khalid tahu dan ikut dia orang dan halang juga dekat Hudaibiyah. Seolah-olah peperangan akan jadi. Jadi Nabi SAW nampak perkara tu, berhenti dekat Hudaibiyah. Berhenti dekat Hudaibiyah, berkemah dekat situ untuk tengok macam mana perkembangan seterusnya. Seboleh-bolehnya Nabi tak nak berlaku pertumpahan darah. Adapun Quraisy, mereka lemah. Mereka dah tak ada kekuatan. Itulah mungkin kekuatan akhir. Ada 50 tentera berkuda, 50 je. Tapi tentera berkuda lah perang. Nabi sahabat walaupun 1000 lebih, tapi pakai ihram. Ya. Tak ada senjata. Sebenarnya orang Quraisy takut, tapi mereka tak nak Nabi masuk Mekah. Mereka nak jaga air muka, malulah. Kalau Nabi dapat masuk, maknanya kiranya dia orang dah kalah. Jadi dia orang macam mana pun tak nak Nabi SAW masuk. Jadi bila Nabi berhenti dekat Hudaibiyah, Quraisy hantar seorang orang tengah untuk jadi pendamai. Namanya Budzail bin Warqa al-Khuzai, juga daripada Bani Khuza'ah. Maknanya bukan Quraisy. Bila mereka hantar tu bukan Quraisy, maknanya Nabi tahu dia orang ni main-main. Sebab kalau nak bincang betul, hantar Quraisy, hantar orang daripada mereka, kalangan mereka sendiri. Lalu Budzail datang jadi orang tengah. Ya. Budzail pun jumpa dengan Nabi dekat Hudaibiyah. Ya. Budzail kata, Muhammad tak boleh masuk. Macam mana pun Quraisy tak akan bagi masuk. Lalu ini jawab Nabi. Nabi jawab begini pada, kami datang ni bukan nak perang dengan sesiapa, tetapi kami datang nak buat umrah. Sesungguhnya Quraisy sudah pun letih disebabkan peperangan demi peperangan. Kalau boleh kita buat perjanjian damai. Nabi sebut begitu. Kalau boleh kita buat perjanjian damai, itulah yang paling baik di antara kita. Okey. Tapi kalau mereka memang nak perang juga, maka demi yang jiwaku di tangannya, Nabi kata, aku akan perangi habis-habisan sampai terlaksana urusan. Nabi kata dalam bahasa Arab, sampai terputus surat dekat belakang. Maknanya kalau terpotong sampai terputus kat belakang. Clear message Nabi. Kau datang bukan nak perang, kau cuma nak buat umrah. Aku tahu Quraisy tak ada apa lah. Allah. Contoh, bila Nabi sebut macam tu, kita kalau sebut macam tu pada musuh, aku tahu A to Z kau punya rahsia. Nabi sebut macam tu, aku bukan nak gaduh, aku nak buat umrah. Aku tahu kau dah tak ada apa-apa dah. Kau di titik yang paling lemah,
Apa kata kita buat perjanjian damai? Subhanallah. Tapi jangan ingat yang kami ni tak kuat. Jangan lupa yang kami sekarang di titik yang paling kuat. Kalau betul nak perang, Nabi kata no problem. Buzail dengar macam tu, dia patah balik dekat Quraisy, dia kata bagilah dia masuk. Walaupun sebelum ni Quraisy kata Buzail, kau jadi orang tengah, macam mana pun yang masuk. Tapi bila Buzail dengar daripada Nabi macam tu, dia patah balik jumpa Quraisy, bagilah dia masuk. Quraisy kata ni berkhianat betul. Pengen tak jadi, hantar orang lain. Lalu mereka hantar pula daripada Bani Kinanah, bukan Quraisy juga. Namanya Al-Hulayth ibn Alqamah. Dia orang cakap, apa nama ni? Kata dekat Al-Hulayth, apa pun jangan pergi masuk. Daripada jauh, ya, Nabi melihat Al-Hulayth ini. Daripada jauh Nabi tengok, Nabi kata, bila Al-Hulayth tu datang, Nabi kata dekat sahabat, aku tengok orang ni, orang yang suka tentang apa nama ni, masyarakat. Jadi suka jadi orang ibadah. Dia suka kepada berkorban. Nabi nampak pada jauh itu. Bukan wahyu, tapi Nabi punya psikologi, punya ilmu, body language dia. Nabi tengok ni orang ni jenis macam ni. Nabi kata apa? Ambil kambing-kambing tu letak dekat depan. Lepas tu bila dia dah dekat nanti, bila dia dah dekat, kamu semua bertalbiyah labbaik Allah. So bila Nabi sebut tu, dia orang pun ambil kambing-kambing, unta dia letak dekat depan. Lepas tu dia orang pun labbaik Allahumma labbaik. Al-Hulayth bila tengok macam tu, dia seronok. Dia psikologi dia kan, ada kambing kan, dia suka, dia orang suka kambing kan, suka kambing. Dia tengok, aduh. Lepas tu dengar orang talbiyah. Tak jumpa pun Nabi, dia patah balik jumpa Quraisy, dia kata, bagilah dia masuk. Quraisy pun pening, hantar orang tengah semua tak dipakai. Lalu Quraisy hantar seorang daripada Bani Thaqif, Taif, bukan Quraisy juga. Namanya Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah ni nanti dia masuk Islam. Urwah ni dia pandai provok. Dia jumpa dengan Nabi tu, dia tengok, dia cakap, dia tengok orang sekeliling. Nabi dekat depan dia. Urwah datang, dia tengok, oh Muhammad, yang ikut kau ni semua bodoh-bodoh. Dia sebut macam tu. Ini jenis komen. Ini jenis provok ni. Oh, yang ikut kau ni semua bodoh-bodoh. Padahal ada Abu Bakar, Umar, Ali, Osman dekat situ. Umar tengok menyenggap dia kan. Dia tengok kecil besar itu kan. Tapi Urwah ni dia pandai pun. Sampai Urwah cakap tu, kadang-kadang dia pegang janggut Nabi, dia tarik janggut Nabi sampai Nabi tunduk macam tu. Ada seorang sahabat nama Mughirah. Mughirah kata, Urwah, apa buat macam ni pada Rasulullah? Tak adalah, aku tengah bercakap. Urwah ni dia pandai provok. Lepas tu dia cakap lagi, dia tarik lagi sampai Mughirah tepuk tangan Urwah dia kan? Sebab Urwah cakap-cakap, dia cakap-cakap saja, buat pegang-pegang, lepas tu tarik janggut sampai Mughirah pun ketuk tangan. Orang pun kata, apa ni aku duduk cakap, dia saja nak provok supaya dia orang buat kekerasan. Urwah ni lain macam, dia punya pandai. Lepas tu dia cakap lagi, dia tarik lagi janggut Nabi. Mughirah tadi pun keluarkan pedang, dia ketuk tangan Urwah dengan sarung pedang. Lalu Urwah kata, Muhammad, apa ni? Pengikut kau dah sakitkan aku. Urwah ni pandai. Nabi kata, takkan kau tak kenal dia? Dia Mughirah bin Syu'bah daripada Bani Thaqif. Dia orang yang sama dengan kau. Kalau kau kata dia bodoh, kau maknanya berlaku macam tu, provok. Akhirnya balik tak ini apalah, tak ada perbincangan tu. Tak mampu untuk berbincang. Cuma bila Urwah balik, sebelum balik, Nabi kata dekat Urwah, kita sambung perbincangan, bagi kami sembahyang dulu. So stop sekejap, Nabi pergi dengan sahabat, ambil wudu, sembahyang. Urwah tengok
Masa tu jatuh pada hati Urwah, maknanya nak pada agama, tapi tak masuk lagi. Urwah pun masa Nabi sembahyang, Urwah balik. Dia tak tunggu. Bila dia balik, dia kata, bagilah dia masuk. Ya Allah, bagilah dia masuk. Aku ni jumpa ramai raja-raja. Urwah ni dia orang duta. Dia kata, aku ni pernah jumpa dengan raja-raja, Kaisar, Kisra, Najasyi. Aku pernah jumpa semua tu, tapi aku tak pernah lihat orang yang paling sayang dengan ketua dia melainkan pengikut Muhammad sayang pada Muhammad. Aku tak pernah lihat macam tu. Kadang-kadang kalau Muhammad tu nak ludah pun, belum sempat jatuh ludah tu ke tanah, ada tangan yang sambut, kata Urwah, kepada orang Quraisy. Ya? Dan bila Muhammad berwudu, aku tengok berebut mereka ambil baki air daripada wudu Muhammad ini. Bila Muhammad cakap, seolah-olah ada burung di atas kepala mereka tak bergerak. Aku masuk jumpa banyaklah pemimpin, tapi nak tengok macam hubbi ashabi Muhammad li Muhammad tak. Cinta, hormat, sayang dia macam sahabat pada Muhammad. Bagilah dia masuk, kata Quraisy. Quraisy pun tension. Ayah, kita hantar orang ni semua bagi masuk. Lepas tu akhirnya Nabi sendiri ambil inisiatif untuk hantar wakil pula daripada Nabi nak masuk jumpa dengan Quraisy, nak berbincang. Nabi kata, Umar, pergilah, kamulah masuk bincang macam mana. Minta untuk buat umrah je, lepas tu balik. Lalu Umar kata, wahai Rasulullah, aku tak boleh. Aku ni Umar, aku ni kalau bincang seminit je. Yang lebih tu pedang. Jadi Umar kata, kalau boleh Tuan izinkan saya bagi cadangan Osman dah orang dia. Nabi kata betul, Osman orang yang disayang. Osman ni cakapnya baik, dia pun dah agak berumur kan? So Osman pun masuk dengan apa? Dengan syafaat dia punya keluarga. Osman dapat masuk ke Mekah. Jadi tuan-tuan, Osman masuk Mekah, keluarga dia sambut dia. At the end mereka ni keluarga, sayang. Sambut Osman, layan Osman baik-baik. Masa Osman sampai tu, bila berbincang dengan keluarga, Osman ni duduk tengok Kaabah. Kaabah kat sebelah. Sambil-sambil cakap ni, tengok Kaabah. Sambil-sambil rindu 6 tahun tak balik. Rindu sangat. Lalu keluarga dia tengok Osman asyik jeling ke Kaabah, jeling ke Kaabah. Keluarga dia kata, Osman, macam ni lah, kalau kau nak umrah sekarang, kau nak tawaf sekarang, kami jaga buat lah. Okay? Osman bila dengar macam tu, dia kata, aku takkan bertawaf selagi Nabi SAW belum tawaf. Osman pun jaga. Lalu dia punya keluarga dia tahan Osman, macam jangan bagi balik lagi. Nabi dengan sahabat dekat Hudaibiyah, dekat luar ni, dia tunggu mana Osman. Tak ada berita. 1 hari tak balik, 2 hari tak balik, 3 hari tak balik-balik. Tuan-tuan tahulah bila mana lama tak balik ni, adalah berita khabar angin. Boleh jadi dah kena bunuh. Kan? Lalu Nabi hantar spy. Cuba tengok berita Osman. Dan spy tak ada berita. Sampai ke tak tahu kat mana Osman. Hidup ke mati ke. Masa itulah, walaupun mula-mula khabar angin, tapi bila macam tu akhirnya kuat mengatakan bahawa Osman dibunuh. Maka Nabi pun sangat marah. Sebab itu Osman. Yang kedua, hantar untuk berbincang, tapi bila bunuh wakil, itu satu perkhianatan yang sangat besar. Mana boleh bunuh wakil? Masa itulah Nabi kata, wahai para sahabat, siapa nak berjanji dengan aku untuk perang, menuntut bela atas kematian Osman? Semua 1000 lebih tu semua, tak ada masalah. Ihram pun ihram kan?
Pisau kecil pun tak kisah, asalkan dapat tuntut bela atas dan membalas perbuatan khianat. Bunuh wakil ni satu khianat yang besar. Nabi SAW kalau buat khianat, kita boleh tengok dalam sirah, memang Nabi sangat marah. Benda lain Nabi boleh sabar, tapi bila buat khianat, Nabi SAW nampak dia punya kemarahan. So sahabat pun buat janji setia dengan Nabi dekat Hudaibiyah. Ada satu pokok dekat situ, berjanji setia untuk berperang hingga ketitisan darah yang terakhir. Walaupun pakai ihram pun ihram. Walaupun tak ada senjata. Sebab itu dia panggil, itu perjanjian antara Nabi dengan sahabat, nama dia perjanjian Ridwan, Bai'atul Ridwan. Ya? Orang Quraisy dapat tahu orang Islam nak ready nak perang, dia orang pun mula takut lah, tuan. Takut. Dia orang tahu dia orang tak ada apa dah. Ketika itu barulah mereka lepaskan balik Uthman. Nabi dengan sahabat tengah semangat ni, setiap orang salam Nabi nak perang. Sampai akhir sekali Nabi sebut macam ni, Nabi salam tangan dia sendiri. Nabi kata, ini untuk Uthman. Nabi kata. Tiba-tiba Uthman sampai. Uthman hidup lagi. Okey, hidup lagi, tak ada apa. Dekat WhatsApp kata dah meninggal. Kan macam tu, maknanya zaman tu pun macam tu. Jadi Uthman kata tak ada, elok. Tapi sebab dah janji setia nak perang, Uthman pun bila sampai, Uthman pun salam, okey, perang. Orang kafir takut. Akhirnya orang kafir hantar wakil yang bernama Suhail ibn Amr. Suhail ni orang Quraisy. Nabi nampak daripada jauh Suhail datang. Ini baru betul nak bincang. Sebab apa? Sebab hantar Quraisy. Ini Suhail. Mudah-mudahan Nabi Suhail. Suhail maknanya mudah. Nabi kata mudah-mudahan Allah memudahkan. Okey? Suhail pun datang. Mula-mula bergaduh juga sikit, tapi akhirnya setuju nak bincang. Suhail kata macam ni, wahai Muhammad, untuk tahun ni macam mana pun kau tak boleh masuk Mekah. Tapi kalau nak, datang tahun depan 3 hari balik. Buat umrah 3 hari, lepas tu balik. Nabi kata, okeylah, setuju. Setuju, tuan-tuan. Nabi setuju. Suhail kata, macam mana pun tak boleh masuk. 20 km je lagi Kaabah tu, 20 km je. Suhail kata, macam mana pun jangan tak boleh masuk tahun ni. Nak tahun depan. Nabi kata, okeylah, setuju. Sahabat yang ada sekeliling Nabi ni serius, dia setuju. Lepas tu Suhail kata, okey, kita gencatan senjata 10 tahun. 10 tahun tak ada perang. Walaupun Nabi tahu mereka tengah lemah, sebab itu mereka cakap macam tu. Mereka nak 10 tahun supaya mereka dapat kumpul balik kekuatan. Sahabat lain macam, jangan terima, jangan 10 tahun lama, dia orang sempat kuat. Nabi kata, okey, setuju. Allah. Sahabat dah, Umar terutamanya, dah mula rasa lain ni. Yang ketiga, mana-mana kabilah bebas untuk pilih dengan siapa mereka nak bersama. Nak bersama Quraisy ke, nak bersama kau, itu bebas. Nabi kata, okey, bagus, setuju. Mana-mana orang yang datang daripada Mekah yang nak ikut kamu ke Madinah, itu mesti dipulangkan balik, tak boleh. Tapi kalau ada orang Madinah yang nak bersama dengan orang Mekah, itu tak payah pulangkan. Sahabat dengar macam tu, melampau dia ni. Semua seolah-olah tak berpihak pada Islam. Kan? Nabi pun setuju juga. Okey, tak apalah, setuju. Subhanallah. Umar masa tu nampak Umar punya marah. Tapi nak cakap tu Rasulullah tak boleh cakap apa. Jadi bila dah setuju semua tu, Nabi kata, okey, jadi kita akan dokumenkan perjanjian ni. Nabi pun panggil Ali sini, tulis perjanjian ni. Okey, jadi Ali pun dah ready dengan ialah zaman dulu punya tulisan, nak dokumenkan. Nak tulis, Nabi kata, Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ali pun tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail pun tengok. Suhail kata,
siapa Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim? Aku tak kenal. Padam Ar-Rahman, padam Ar-Rahim, tak ada. Tulis Bismillah je kan, macam sebelum ni. Ali pun cakap, mana boleh padam? Bismillahirrahmanirrahim, dia satu package kan, dia sekali macam tu, mana boleh padam? Saya kata, tak ada. Padam Ar-Rahman, padam Ar-Rahim. Aku tak tahu Tuhan pengasih penyayang ni, tak tahu. Soal. Ali kata, no, Ali orang muda, 20-an orang muda, pandai menulis membaca kan. Aku takkan padam, Ali kata. Suhail kata, padam, kalau tidak, tak ada dah penyajian ni, kita cancel. Nabi tengok je kan, dia orang nak bergaduh. Nabi kata, Ali ingat, Nabi nak backup dia lah. Ali ingat macam tu. Lepas tu Nabi kata apa dekat Ali, padamlah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ali ni terkejut lagi. Takkan Nabi suruh padam Ar-Rahman Ar-Rahim? Tapi sebab Nabi dah sebut, Ali pun padam lah. Jadi bila Ali padam, Suhail pun ketawa lah kan. Kan aku dah kata, tuan-tuan, perkara tu sahabat ni psikologi teruji. Ali pun padam Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, menggigil dia, of course lah, nak padam Ar-Rahman Ar-Rahim depan orang musuhnya. Lalu Nabi sambung tulis, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Muhammad wakil Madinah, Suhail wakil Mekah. Lalu Ali pun tulis, ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail. Suhail pun tengok Ali tulis. Suhail kata, siapa Muhammad Rasulullah? Kalau kami yakin dia Rasulullah, tak ada dah kita bergaduh. Suhail kata, padam Rasulullah, tulis Muhammad bin Abdullah. Itu yang kami kenal. Kami tak kenal siapa Rasulullah. Ali pun tuan-tuan tadi dah kena padam kan. Suhail kata, padam Muhammad, padam Rasulullah. Ya Allah. Ali kata, tak ada. Tadi aku dah mengalah, kali ni tak ada. Suhail kata, padam Rasulullah, tulis nama dia Muhammad bin Abdullah. Ali kata, no. Suhail kata, padam. Lalu Nabi cakap dekat Ali, Kak Ali pun ingat, okey, kali ni Nabi nak backup kan. Rupanya Nabi kata, wahai Ali, padamlah Rasulullah. Ali ni pun dengar tak dengar, nak padam tak padam. Nabi dah sebut, tapi dia tak boleh, tak mampu. Sampai Nabi kata, mana perkataan Rasulullah yang kau tulis? Sebab Nabi tidak membaca dan menulis. Ummi. Mana perkataan Rasulullah yang kau tulis? Lalu Ali pun tunjuk, ini dia Muhammad, ni Rasulullah. Lalu Nabi dengan tangan baginda sendiri padam perkataan Rasulullah. Nabi padam. Ali yang tengok tu menangislah. Ali tengok Nabi padam sendiri Rasulullah. Bila Ali menangis, Nabi kata, Ali, kalau dia tak percaya aku Rasulullah, aku tetap Rasulullah. Jadi kadang-kadang ada beberapa perkara yang maknanya orang maknanya yang perlu kita bijak, terutama dalam berpolitik, ya. Kadang-kadang ada benda yang kita lihat seolah-olah ini bukan Islam terancam ke menjatuhkan prinsip. Kadang-kadang ada benda yang perlu kita bijak, sebab melihat kepada perkara yang lebih besar, maslahat yang lebih besar, ya. Walaupun tak boleh masuk Mekah tahun tu, tahun depan boleh datang, boleh masuk. Walaupun mana-mana kabilah bebas untuk peluk Islam, itu lagi baik. Kalau sebelum ni kebanyakan kabilah ikut Quraisy sebab takut. Jadi lepas ni dah bebas, dia orang boleh ikut Nabi. Kalaulah ada orang Mekah yang pergi Madinah, lepas tu kena pulang balik, itu pun bagus. Sebab mereka yang pergi Madinah tidak masuk Islam, jadi mereka boleh balik ajar dan sebarkan Islam. Kalau ada orang Madinah, okey, kalau ada orang Madinah yang
Kalau orang Mekah kena pulang balik. Tapi kalau ada orang Madinah nak pergi Mekah tak payah pulang balik, itu pun lagi bagus. Sebab mereka dah Islam, mereka masuk Mekah boleh ajarkan Islam. Rupa-rupanya di sebalik perjanjian yang berat sebelah tadi, semuanya ada keuntungan jangka masa panjang pada agama. Ini kebijaksanaan politik baginda SAW tunjukkan dalam peristiwa Hudaibiyah. Walaupun nampak macam kena padam Ar-Rahman Ar-Rahim, kita rasa baik. Kena padam Rasulullah. Tapi benda tu bukan perkara prinsip. Dia bukan perkara tak boleh digadaikan, tapi ianya melihat kepada situasi dan kebijaksanaan pemimpin. So, padam Rasulullah tak ada. Lalu ditulis perjanjian tadi, dah setuju, Nabi nak balik, Suhail pun nak balik. Rupa-rupanya di kalangan pengikut Quraisy, Suhail ni dia bawa anak dia, nama Abu Jandal. Abu Jandal yang tengok situasi itu, tertarik dengan Islam, masuk Islam, nak ikut Nabi balik. Ya Allah. Sedangkan dia anak Suhail. Dia anak kepada Suhail. Dia nak ikut Nabi balik. Suhail, Abu Jandal ni ikut Nabi. Lepas tu Suhail kata, ini adalah perjanjian pertama yang kau kena tepati. Pulang balik Abu Jandal, anak aku, pulang balik. Nabi kata, Suhail, bagilah Chan, baru je tulis kan, bagilah Chan seorang, bagilah dia ikut aku balik. Suhail kata tak ada, tak dah tulis, dah sign, start sekarang. Nabi kata start lah nanti, kejap lagi kan. Nabi pun bincang juga kan, seorang ni bagilah dia ikut. Tak ada. Lalu Nabi kata Abu Jandal balik. Nampak Nabi punya pegang pada janji. Abu Jandal, tak apa, balik. Ikut bapa kau, jangan ikut aku, tak boleh, kita ada perjanjian. Lalu Abu Jandal ditangkap. Suhail tangkap anak dia sendiri. Ada orang tangkap, kena ikat Abu Jandal. Umar ni dia saja, dia pergi dekat dengan Abu Jandal. Sambil-sambil Umar ni dia tayang dia punya pedang. Dia kata, ada orang dia bunuh bapa dia kerana Allah. Umar cakap macam tu, nak bagi Abu Jandal lawan sebab dia Umar kan. Saja dia tayang pedang, ada orang bunuh bapa dia kerana Allah, macam tu kan. Suhail kata, Abu Jandal kata, kau lah bunuh bapa aku. Dia kata tu kan. Lalu Umar kata, aku tak nak lawan perintah Nabi. Abu Jandal kata, aku pun tak nak lawan. Jadi akhirnya Abu Jandal kena ikut balik. Nabi dan para sahabat pun balik. Nabi kata, okey, wahai para sahabat, kamu dah tahu kita tak boleh masuk Mekah. Okey, jom kita balik. Allah, tuan-tuan, bayangkanlah kesedihan sahabatnya. Lagi 20 km dia nak balik kampung ni. 20 km dia lagi, tak boleh masuk, kena balik. Mereka down habis. Umar memang antara orang yang paling jelas dia punya marah. Sampai disebut dalam Rahik Makhtub ni, Mubarak Furi sebut, Umar pergi jumpa Nabi. Umar jumpa dengan Nabi. Umar kata, wahai Rasulullah, engkau kan Rasulullah? Tuan-tuan imagine Umar punya keadaan sampai ditanya soalan macam ni. Bukankah engkau Rasulullah? Nabi kata, ya, aku Rasulullah. Nabi pun, tuan-tuan bayang Umar tengah marah, Nabi pun jadi, ya, aku Rasulullah. Nabi pun jawab slow je, tuan-tuan. Ni Umar. Bukankah kita ni atas kebenaran? Nabi kata, ya, kita atas kebenaran. Bukankah kita yang kuat dan mereka lemah? Nabi kata, ya. Bukankah Umar tanya soalan-soalan macam ni, kita ni, kau betul ke Nabi? Kita ni Islam benar ke tidak? Bukankah kita kuat? Bukankah kita mulia? Kata Umar, sedangkan mereka hina. Nabi kata, ya wahai Umar. Nabi jawab macam tu je. Lalu Umar kata, bukankah kalau kita perang, kalau kita mati syahid dan mereka mati katak? Nabi kata, ya. Nabi tahu orang tengah marah. Walaupun dia Rasulullah, orang ni tengah marah. Nabi jawab. Nabi punya psikologi sangat hebat, betul.
Nabi pun jawab seluruh. Umar tanya macam-macam tuan-tuan. Lalu sampai Nabi kata, wahai Umar, aku Rasulullah. Last kali Nabi sebut, ya, aku Rasulullah. Lalu Umar pun beredar dengan kemarahan yang sangat. Tak puas hati Umar, ya. Abu Bakar tengok Umar, Abu Bakar kata, bawa bertenang. Ya, Umar bawa bertenang. Abu Bakar tenangkan Umar. Lalu turunlah satu surah daripada Quran, nama dia surah Al-Fathu. Al-Fathu maknanya pembukaan, kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sampai Umar bila turun ayat tu, Umar tanya Nabi, adakah ini kemenangan? Umar cakap, afathun huwa, ini kemenangan ke macam ni? Nabi kata, ya wahai Umar, ini adalah kemenangan. Selepas beberapa bulan, barulah Umar nampak apa yang berlaku itu semua untung. Orang masuk Islam ramai. Kabilah lepas Nabi balik Madinah, satu-satu kabilah datang masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Barulah Umar sedar yang dia sebenarnya salah dan Nabi buat betul-betul. Lalu Umar kata, aku sejak daripada itu, aku tak berhenti berduka cita dan menyesal, melakukan sedekah, sembahyang malam, memerdekakan hamba untuk Allah ampunkan dosa aku dan tindakan aku terhadap Rasulullah. Manusia kan, mereka sahabat tapi mereka manusia. Itu perjanjian Hudaibiyah. Maknanya akhirnya Nabi balik, tahun depan Nabi datang pada tarikh yang sama, Zulqaidah, buat umrah. Dia panggil umrah qada, menggantikan umrah yang mereka tak dapat buat. Jadi perkembangan baru berlaku, makin banyak yang masuk Islam ya, selepas perjanjian damai. Kita berhenti di sini. Itu antara peristiwa yang berlaku pada bulan Zulqaidah, iaitu tentang perjanjian Hudaibiyah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kelemahan kekurangan diri saya sendiri, aku rumah sami'tum. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.